seseorang yang dipaksa untuk membuat tuduhan bukan dengan kemahuannya sendiri, menuduh seseorang yang lain berzina, tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf ke atas mereka. Itu kalau kita tengok dalam konteks masyarakat, tuduhan qazaf ni adalah berat. Macam mana yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas turun surah An-Nur yang membuat pembelaan ke atas Sayyidatina Aisyah oleh Allah Ta'ala, lalu Nabi menangkap mereka yang membuat tuduhan dan menyebab penetapan tuduhan. Islam dijaga. Itu sebab bila nak tuduh mesti dengan saksi yang cukup. Sabda Rasulullah SAW, "Rufi'a ummati al-khata'u wal nisyan wa mastakrihu alaihi." Allah mengangkat dosa umatku yang terlupa, wal nisyan, lupa. Sekali lupa, takkan berkali-kali lupa. Dah semayang asal hari dah lupa. Mula-mula dulu gamak lah, ikut lah. Tapi dah 50 tahun semayang, takkan lupa waktu asal. Hari mula-mula puasa mungkin lupa. Tapi kalau hari-hari bulan Ramadan lupa, tak mungkin. Wa mastakrihu alaihi, dan dosa mereka yang dipaksa, bukan atas kehendaknya, dipaksa untuk melakukan suatu kesalahan. Jadi ini tak dikira, tak boleh dianggap. Itu sebab tuan-tuan, benda ni ulama bahas panjang. Lupa dan juga paksa. Tengoklah siapa yang paksa kita. Yang paksa kita cucu kita, tak ada apa. Yang paksa kita anak kita, tak ada apa. Tapi yang paksa kita perempuan, bawa senapak acu dekat kepala kita, itu nak menyelamatkan nyawa, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kanak-kanak yang belum balik dan telah memayis yang menuduh seseorang berzina tidak boleh dikira sebagai kesalahan qazaf yang belum dikenakan hukuman, yang boleh dikenakan hukuman had qazaf. Tapi kanak-kanak yang telah memayis itu wajib dikenakan ke atasnya hukuman ta'zir. Ya, tuduhan itu kan berat, tidak berat, tak boleh dilapaskan. Bila tak boleh lapas, kalau dilapaskan tak kena hukuman qazaf, maka hukuman ta'zir dikenakan kepada dia supaya tidak lagi melakukan tuduhan-tuduhan dia. Jadi dalam konteks Islam dia jadi kepung. Orang yang tidak mengetahui haram qazaf tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf ke atasnya, kerana di antara syarat-syarat orang yang menuduh seseorang itu berzina yang boleh dikenakan hukuman had qazaf yang disebutkan dalam perkara 40 ialah orang yang mengetahui hukuman qazaf. Kita tak mungkin tak tahu pasal ilmu itu tersebar kan, zaman berzaman, termasuk dalam Malaysia. Antara hukuman yang dikenakan hudud ni, bila tak ada pilihan, syabit kesalahan, hakim kerja hukum. Qisas, balik-balik. Jadi itu terletak
sabit kesalahan, hakim tak boleh jatuhkan hukuman. Aku potong tangan dia semalam. Ada gitu. Dia panggil keluarga terengganya, orang terengganya. Apa hukuman kamu nak? Maafkan ke bayar dia? Atau nak balas balik? Kata dia orang ni, aku nak balas balik. Hakim tak ada pilihan, dia kena ikut. Keluar mahkamah hakim, jatuh hukum kamu balas balik. Potong tangan tak tu ya. Kata dia kawan yang kena potong tangan tu, dah dia potong apa nak buat. Aku nak dia bayar dia. Allah Ta'ala tetapkan diat penuh ni 100 ekor. Jadi kita punya dari hujung rambut sampai ke hujung kaki ni sama ada 1, 2, 10. Jarak pembahagian tu jadi 25.5 jarak. Tak ada pun. Kalau tangan tu, katalah potong sini, dia kata bayar dia, bayar 50 ekor. Saya 2 tangan, ada 3 tangan, 10 jari. Putus 30 ekor. 10 jari, 1 jari 10. Hebat kan? Itu pula ada kategori dia. Jadi hukuman hudud, sabit kesalahan, hakim kena jatuh. Hukuman qisas, dia bergantung dengan orang yang terkena. Jika seorang bapa atau ibu menuduh anaknya berzina atau datuknya hingga ke atasnya menuduh cucunya melakukan zina, mereka tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf sebagaimana disebutkan dalam perkara 40 tadi. Pasal apa? Ini kaitan dengan keluarga. Dia kalau keluar, Islam jaga maruah orang. Syarat orang yang dituduh. Orang yang dituduh melakukan zina yang boleh dikenakan hukuman qazaf ke atas orang yang menuduh secara palsu, mestilah orang yang dituduh itu mempunyai syarat berikut. Yang pertama, orang yang dituduh tadi diketahui orangnya. Dikenal pasti orang yang dituduh itu, sekalipun ia telah meninggal dunia, mati. Ada orang ni kampung simpang mana, siapa adik-beradiknya, tahu. Orang yang dituduh itu yang baik dan bersih daripada perbuatan zina dan terpelihara kehormatannya dari sebarang kejahatan. Itu sebab tuan-tuan, bukan kita orang beriman mempertahankan sahabat. Walaupun kali pertama tuduhan kita dengar tu macam betul ni. Sebab inja ya ayyuhalladzina amanu inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tidaklah kamu semua. Jadi kalau ada orang tuduh satu orang yang baik, kemudian tanpa bawa saksi, ini qazaf, Islam tidak mengizinkan. Sebab kalau Islam mereka dengan hukum ni aman. Inilah yang wadah. Ada amalan daripada jahiliah datang Islam, diislamkan oleh Allah. Contoh kahwin. Orang jahiliah, satu orang perempuan 20 lelaki. Kahwin banyak mana? Dia mengandung, lahir orang. Tapi cari bapak yang sama muka dengan dia. Anak ni. Yang sama muka, bin berkawan. Islam
mengizinkan kahwin banyak, tapi pada perempuan, bukan pada lelaki. Lelaki boleh kahwin banyak dengan perempuan yang dihadkan oleh Allah Ta'ala. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Sama juga dengan aspek kebajikan, diislamkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut laisal birra, bukanlah kebajikan, antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, menghadap muka kamu ke timur barat. Walakinnal birra, akan tapi kebajikan itu ialah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi benda kebajikan ni semua orang buat. Saya buat, orang buat, masing-masing buat, orang Cina buat, orang India buat, semua orang buat. Tak mungkin perkara yang namanya kebajikan itu orang lain tak buat. Dia kemanusiaan. Kalau kita tengok orang terlantar, accident, kita pergi tolong. Kita nak tanya India, Cina, Melayu ke? Tolong ya. Itulah kebajikan. Tidak pula kita tanya, siapa yang accident tu? Melayu pula. Melayu kita pergi tolong. Apa itu? Tak ada. Sama dengan orang India, orang Cina. Jadi kebajikan ni hakikat kemanusiaan, semua ada. Yang tak ada dalam konteks kehidupan manusia ni keadilan. Dia tak ada. Hukum manusia zalim. Jadi datang Islam bawa keadilan. Faham ke? Yang orang pergi kebajikan, semua orang buat. Saya dengan India dan Sulawesi kebajikan juga. Jiran aku India. Pokok pelan tu tengok. Masa datang-datang tu 205 kita janjikan. Pasal pokok pelan depan rumah tu dia bukan dia tak. Kita kata apa? Dahan yang sebelah awak punya, dahan sebelah saya punya. Bila jatuh belah saya, awak tak ambil. Bila jatuh belah awak, saya tak ambil. India ni jatuh belah kita pun dibalut. Kita dah tanya pula, tanya kenapa belah jatuh belah sini, apa sebab kau ambil? Dia dah tanya, ambil dah lancar. Dia pula dalam konteks belah dia suka. Tak ada masalah. Sebab kewajikan ni semua orang. Yang tak ada dalam kehidupan kita ni ialah keadilan. Itu sebab perjuangan menegakkan negara berdasarkan hukum Allah Ta'ala, itulah perjuangan Nabi. Itulah tabiat perjuangan Nabi yang mesti kita dokong sampai. Seseorang yang menuduh orang yang lain melakukan zina atau menafikan keturunannya, ataupun kaedah termasuk dalam tuduhan zina. Siapa dia? Orang yang menafikan keturunannya, di mana orang yang menuduh itu tidak dapat membuktikan tuduhannya. Sekarang canggih, ada ujian DNA. Nak tahu keturunan ke tak keturunan ke, ada ujian DNA. Maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan had qadhaf, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 39 yang berasaskan firman Allah surah An-Nur ayat 4. Menuduh orang berzina atau menafikan keturunan. Jika itu bukan tuduhan zina atau bukan pula menafikan keturunan, misalnya seseorang menuduh seseorang yang lain murtad atau minum arak atau mencuri, maka orang yang menuduh itu tidak boleh dikenakan hukuman had qadhaf. Kau curi barang sifat tu? Tak. Tengok yang bukan pukul borok, tuduh semua orang. Tuduhan yang kena bawa saksi ini hanya tuduhan yang ada kaitan dengan zina.
Qazaf itu hanya untuk tuduhan zina. Zina termasuk riwayat. Mahadi. Kalau hukum Islam kena sebab. Tuan-tuan, baru ni hari satu seminar. Macam mana sebatan dalam Islam? Tak boleh pecah kulit tu. Tu kaedah watan dalam Islam. Watan tu tak boleh angkat tinggi, nampak ketiak tak boleh. Kemudian bila disebat, dipukul, kulit ni tak boleh pecah. Watan ni tak sakit lah kalau begitu. Islam bukan nak menzalimi orang. Itu kena faham. Dalam konteks Islam yang dibawa oleh Islam ni keadilan. Tak mana terdidik orang tu? Orang tu terdidik tak mana? Bila nak jatuh hukuman, baca dengan ramai kesalahan dia. Kamu didapati bersalah kerana membuat tuduhan qazaf, apa saksi 4 orang. Itu bukan orang dengar tu. Maknanya tuduhan macam ni tak boleh buat. Jadi bila disebat, tak boleh kulit dipecah. Sekarang punya sebatan, sekali sebatnya kan, 6 bulan muda sungguh baru boleh hotel lagi. Nak sebatan 6 tahun atau 6 bulan, 7-8 bulan pasal sebab sekali itu pecah. Ini kezaliman. Islam tak suruh itu. Bukan sakitnya. Bila dibacakan kesalahan dia, katalah dia mati kesalahan dia berzina, ada saksi semua cukup, kamu disebab hari ini sebab kamu didapati berzina sekian-sekian tarikh, maka hukuman nanti kamu sampai kesalahan disebab satu kali sama juga. Disebab dia tu bukan sampai pecah begitu. Jadi kalau tuduhan lain, curi selipar ke, ambil selipar ke imam ke, yang boleh nampak keluar dalam masjid itu bila dia cepat ke, atau dari sini cepat. Yang nampak sini ke imam ataupun tersiap tak boleh nampak sekali. Pasal dia nak tutup lampu, tutup beg, tutup aircon, blok-blok selipar. Datang seorang, kamu kan ambil? Tak ada, digunakan tuduhan qazaf pada tuduhan yang seperti itu. Hanya tuduhan qazaf. Sebab apa? Sebab apa tuduhan itu digunakan hukuman qazaf? Berat tuduhan itu. Dia mengaitkan. Kamu curi isteri aku? Tak ada. Kita boleh tuduh siapa saja lah. Tapi bila qazaf ni, dia maknanya ada simpan perempuan, dia maknanya ada anak wanita, dia maknanya ada aib. Islam tidak izinkan. Itu mesti sentiasa dicegah oleh semua orang. Jika tuduhan seseorang ke atas orang yang melakukan zina itu tidak cukup syarat-syarat yang membolehkan penuduh tadi dikenakan hukuman had qazaf, maka penuduh itu boleh dikenakan hukuman takzir. Tuduhan qazaf mesti bawa 4 zina. Tak bawa 4 zina, 4 saksi. 4 saksi. 4 saksi. Mesti bawa 4 saksi. Jadi bila bawa 4 saksi, atau dia buat 3 tak cukup 4, kes gugur. Bila kes gugur, orang itu dikenakan tuduhan tak jadi qazaf. Kata ada 4 saksi, cukup saksi 4. Tapi itu seorang tu buta warna buruk, tak apa nampak, lemah penglihatannya. Jadi 4 saksi cukuplah. Tapi 1 saksi tak boleh. Dan 3 itu dia dikenakan hukuman takzir. Turun sikit. Dah lepas tak boleh dibebaskan. Awak dibebaskan.
sebab tuduhan dan lepokan. Cuma saksi yang ada pada dia tu lemah. Menuduh orang yang berdiwan. Ini kes 2-3 kes kat Malaysia ni. Kes ni kan. Orang takkan lupa ni. Lupa? Jangan lupa. Tak lupa. Mari buat tuduhan jiwa. Saya keluar ni buat tuduhan jiwa. Orang takkan lupa. Seseorang yang menuduh seseorang yang lain melakukan liwat tanpa suatu bukti yang boleh menyokong tuduhannya, samalah hukumnya seperti menuduh seseorang melakukan zina. Kalau kita tengok nanti ya, perbahasan para ulama, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Yang beza sikit, Imam Hanafi. Liwat ni pada Imam Hanafi, pada Imam Hambali, pada Imam Syafi'i, Imam Maliki sama macam zina. Maka diurus ia macam perzinahan. Imam Hanafi dia ada pandangan lain, berbeza pendapat pada waktu. Tapi tiga imam ni, kalau dalam konteks zina sama macam liwat. Kalau tuduhan zina mesti membawa 4 saksi. Maka tuduhan liwat pun mesti bawa 4 saksi. Orang yang tidak membawa 4 saksi pada tuduhan zina, mazhab. Pada tuduhan liwat bersama. Yang tidak membawa 4 saksi dalam tuduhan liwat, hendaklah dikasih. Imam Hanafi dia kata takzir. Tak mana perbezaan tu? Perbezaan tu menurut Imam Hanafi, cara kaedah zina dan liwat. Ini ulama membahas. Kesan daripada zina kata Imam Hanafi ikut depan. Liwat kata Imam Hanafi ikut belakang. Jalan masuk tu tak sama. Zina kata Imam Hanafi melahirkan zuriat, sedangkan liwat tidak melahirkan apa-apa zuriat. Maka di sisi Imam Hanafi, ijtihad dia pada sisi Imam Hanafi, liwat itu hukuman ta'zir. Kerana kita negara Imam Syafi'i, maka kaedah Imam Syafi'i didapatkan dan ijtihad. Samalah hukumnya seperti menuduh seorang melakukan zina. Sama juga. Sebab apa? Sebab penulis adalah mazhab Imam Syafi'i. Mufti sama kan? Jika tidak sabit kesalahan orang yang dituduh itu mengikut bukti-bukti yang dikehendaki dalam perkara 28 perenggan 1 dan 2, maka orang yang itu wajib dikenakan hukuman had qazaf sebagaimana yang dikenakan ke atas orang yang menuduh orang yang berzina. Kalau dia tak boleh buat 4 saksi dalam konteks tuduhan liwat, maka hendaklah dikenakan qazaf sebab menjatuhkan malu orang. Seperti dibutuhkan dalam perkara 39, sama ada yang melakukan atau yang dilakukan liwat itu lelaki atau perempuan. Jadi tuduhan liwat ni dalam konteks Islam, kalau ikut Imam Syafi'i sama macam zina. Menuduh seseorang dengan tuduhan yang bukan perkara maksiat. Seorang yang menuduh seorang yang lain dengan melakukan tuduhan yang bukan suatu perkara maksiat. Misalnya, seseorang mengatakan seseorang yang lain mandul, kata orang, kena qazaf tak? Tadi kita kata tak, yang tuduh lain pada zina tak dikenakan had qazaf kan?
seorang mandor, mati kucur dan sebagainya, maka orang yang menuduh itu boleh dikenakan hukuman ta'zir. Orang yang dituduh tu dia boleh pergi mahkamah syariah. Jumpa tuan hakim, beritahu bahawa orang ini menuduh saya mandor, menuduh saya ini mati kucur dengan ramai boleh. Dan orang ini, orang yang membuat tuduhan itu tak biasa mau dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ni untuk mendisiplinkan orang, supaya jangan tuduh tengah-tengah ramai, jatuh aib maruah orang, kena dipelihara. Sekalipun tuduhan itu memang benar, betul dia mati kucur, katalah apa itu, kawan itu bawa ke mahkamah syariah, mahkamah syariah boleh menentukan hukuman ta'zir. Tengok, kamu didenda RM300, bayar RM300. Kamu didenda cuci longkang, cuci longkang, apa saja hukuman ta'zir dia. Sekalipun tuduhan itu memang benar. Itu sebab Islam itu penuh dengan adabnya. Badui ini, orang Badui ini tahu apa ada adab. Dia panggil Nabi Muhammad apa? Muhammad! Jadi jauhkan kisah turunnya ayat dalam surah Hujurat itu kan. Orang panggil Nabi itu dengan panggilan macam orang baik dia, dia tak panggil ya Rasulullah, ya Nabi ya Allah dengan panggilan-panggilan yang mesra. Dia panggil Muhammad. Jadi Allah Ta'ala itu, jadi diadabkan manusia ini oleh Allah Ta'ala. Walaupun tidak ada tuduhan qaza, tapi orang lain itu boleh juga dikenakan kesalahan dengan ta'zir, hukuman ta'zir, sekiranya dia ma'aikan. Itu sebab tuan-tuan, di Brunei, di Aceh ni ada polis syariah namanya. Polis syariah ni macam kita. Dia ada kat mana ni? Pasal apa? Nak mengawasi. Ada orang perempuan di Aceh, di Aceh. Di Brunei tak naik motor lah, Brunei orang kaya. Naik kereta lah, kereta besar-besar lah. Di Aceh yang paling motor. Orang perempuan naik motor, mengekang. Dia boleh naik motor orang perempuan, mesti duduk kekang. Duduk tempoh. Kalau tak mengangkat, polis syariah ni tahan. Tunjukkan dia nasihat. Jangan kamu bawa motor macam ni, pakaian kamu segala macam. Saya ketika pergi Aceh, ada kesempatan pergi Aceh, dua. Satu kali ketika pergi ni, turun-turun, pergi hari Jumaat, naik flight pukul 7 sampai pukul 9. Kemudian masuk pergi Jumaat. Lepas itu kita dapat step sial, belum masuk hotel lagi, kasut awal. Minyak jaga kasutnya, pada kasut tu kalau hilang lari kan. Pasal hati tu nak jaga juga kasut. Jadi satu orang pergi masjid Al-Rahman Bandar Aceh. Dia duduk atas tangga. Kita duduk pakai apa semua. Satu belah lain, kita letak macam tu lah. Dia tengok, kita dah buat hobi tu kan. Tak apa-apa dia kata. Bapak letak saja di mana kasut. Nanti lepas Jumaat ketemu lagi dia kata. Malu. Dah ambil kasut, tak ada mana. Lepas habis Jumaat, saya cepat pakai kasut, pergi bakar. Saja duduk tunggu di bakar. Kok ada yang balik pergi ayam. Tak ada orang. Kat sini tengok berubah. Dengan kat Jumaat, hari biasa pun tak tentu lagi. Kasut saya tu, saya tulis tu, dah beli. Mana ada orang naik kasut dia beli ni? Aku seorang. Itu pun lesap juga.
Dia main sabu aja. Satu lagi, kita berada di pantai Oleh-Oleh ini. Oleh-Oleh ini kan datang di Aceh itu kan tempat pertama gelombang tsunami. Kami sampai situ dengan mengenal makan jago bakar dengan kelapa muda. Jadi 6.30 pokoknya ada arahan tutup semua, tak boleh buka. Jadi bila kita sampai Penang, ambil tempat masing-masing order. Kita order yang tukar masak ni cepat. Dia berkata, kenapa cepat Pak? Oh tak boleh. Ini pukul 6.30 Pak kena ditutup. Kalau kita terus meniaga, datang polis menangkap kita. Oh, polis itu polis syariah. Polis yang bukan pakai polis preman, polis yang uniform. Tertib ya. Ini nak buat polis syariah. Syariah ni pun tak tahu tentang mana, nak buat polis syariah lagi. Yang ini dengan keadilan. Jadi kebanyakan yang berjalan hukuman ini bukan saja hukuman bunuhnya. Maknanya ta'zir itu berjalan. Ta'zir itu berjalan setelah dinasihati. Itu sebab orang perempuan naik motor di Aceh kan? Dinasihati 3-4 kali nasihat, buat juga. Barulah datang hukuman ta'zir. Bukan hukuman bunuh. Sekalipun tuduhan itu memang benar, kerana tuduhan ini memberi kesan buruk ke atas orang yang dituduh. Tengah ramai tuduh mandu, tengah ramai tuduh mati bucu. Ini tidak mengaitkan. Lalu Islam memberi pembelaan. Pada hukum biasa ada pembelaan. Ada mahkamah sivil boleh contoh bawa. Dia tuduh saya bandul lah, dia boleh. Boleh tak boleh? Tak boleh. Mahkamah yang ada, siapa pandai undang-undang tu dapat. Yang tak pandai undang-undang kena tipu siapa nak bintang. Sudah buka fail kan? Sudah. Dia nak 3,000 bayar. Dia kata bila mau bicara dah lagi itu lah. Habis bayar. Dalam konteks Islam kan, orang yang dituduh pergi berkopi, tak payah melalui sesiapa. Memberi kesan buruk ke atas orang yang dituduh dan akan menimbulkan permusuhan dan sakit hati. Islam tidak membenarkan permusuhan dan sakit hati. Ruang-ruang untuk permusuhan dalam masyarakat ini yang diluaskan, Islam hidup potong. Itu sebablah konteks dakwah kan, wad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum jidah. Jidah di depan. Tetap Islam meletakkan wajadilhum billati hiya ahsan. Berjidallah, berdebatlah dengan penuh etika. Contoh nak bawa balik orang yang sudah salah faham, balik kepada pahaman yang betul. Oh, bukan senang. Tambah kalau tu lagi susah. Tadi ada seorang telefon dari Islam, Pak angkat dia, udah mengamalkan satu ilmu. Dia kata, aku tak payah semayang, aku makan aku sekarang. Ni jauh kan, ada jauh sikit dia diam. Jauh. Orang Islam membanting.
macam mana tahu nombor telefon saya? Ustaz datang ceramah sekali hari itu macam ni. Jadi kalau dah tak sembahyang, macam mana dikatakan makam itu hebat? Sedangkan orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling dekat dengan Allah, Nabi lah. Nabi sembahyang siang malam bagi buka. Yang ini dah hebat, tak sembahyang macam mana? Dia kata sesat. Tak tahu. Pasal Rasulullah pun sembahyang. Dia kata yang kamu buat tu adalah syariah. Yang aku buat ni makrifat. Kalau syariah makrifat yang kita buat dan sembahyang jemaah ni kulit saja. Jadi dalam konteks jidat itu Al-Quran suruh, Allah Ta'ala suruh billati hias. Itu sebab tuan-tuan yang sudah matang dan banyak pengalaman, jalan yang kita pilih ni mesti dicuri. Kalau hobi itu tak payah tanya, kalau tak semaya tak payah tanya, tak payah telefon. Kita boleh telefon, kita tak ada dalam kereta, telefon kita dalam kereta. Bila kita masuk kereta, kita ngajar tak buat telefon, masuk kereta dan boleh telefon pula. Nak cakap yang kita tu payah pula nak berhenti. Allah kata yang dia punya masalahnya ajaran sesat. Tak sembahyang sesat dah, tak payah telefon. Jadi kalau tengok tabiat tu sudah tidak ikut kenabian, tak ada apa, sesat. Para imam ni dia tak pernah berijtihad. Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis apa ya? 1 juta hadis. Kalau kita baca bab bertabarruk kan, mengambil berkat, Imam Syafi'i ada mengambil jubah Imam Ahmad. Dia simpan. Pasal apa nak ambil berkat kawan tu ngambil banyak. Tuan-tuan carilah, bukan aku, orang lain kan. Ini bertabarruk ni pun banyak ulama-ulama mengambil berkat. Jadi Imam Hanafi ke, Imam Ahmad bin Hanbal ke, Imam Syafi'i ke, Imam Maliki ke, tidak ada seorang pun berijtihad bila sampai makam ke makrifat tak payah sembahyang. Ini kan yang tak sembahyang itu sesat. Jadi jidat itu mestilah berlaku dalam konteks kehidupan kita, di mana hukum ta'zir adalah untuk menghalang dan mencegah berlakunya satu perkara yang tidak diinginkan. Lalu datang hukuman ta'zir untuk mententerakan. Dia tidak kena qazah, tapi ta'zir kena. Pasal apa? Dia tuduh kena kami. Itu sebab dalam konteks Brunei, dalam konteks Aceh, polis syariah ni mata pasal apa? Nak mententerakan, memberikan keadilan kepada seluruh rakyat. InsyaAllah bulan depan kita belajar nanti kaedah-kaedah qazah. Macam mana sarif dikatakan apa terang sebagai wahai berzina ataupun kinayah, kiasan.